Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, apabila tiba sahaja bulan Ogos, baik kita di Malaysia atau saudara serumpun kita di Indonesia, maka yang pasti dikenangkan ialah hari kemerdekaan. 17 Ogos bagi kemerdekaan di Indonesia, 31 Ogos kemerdekaan di Malaysia. Tahukah penonton yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya yang berjasa besar dalam memerdekakan negara di Nusantara, baik Malaysia atau Indonesia, ialah hasil daripada air tangan ulama. Itu kalau di Indonesia adanya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dengan resolusi jihad fisabilillah mampu mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Dan kalau kita di Malaysia adanya Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, yang beliaulah yang memberi irsyad, memberi petunjuk kepada Tunku Abdul Rahman bagaimanakah caranya, jalannya untuk mendapat kemerdekaan tanpa menumpahkan sedikit pun darah. Karena Islam itu mendahulukan keamanan dan kesejahteraan lebih daripada keimanan dan keislaman. Pernahkah anda tertanya-tanya mengapakah tarikh 31 Ogos dipilih sebagai pengisytiharaan merdeka, bukan 30 Ogos, bukan 1 September, dan siapakah pula yang memilih tarikh tersebut? Pemilihan tarikh 31 Ogos ini telah diputuskan dalam sebuah mesyuarat yang dihadiri Ketua Pemuda UMNO dan timbalannya, iaitu Haji Ahmad Badawi, yang merupakan bapa Perdana Menteri kelima, iaitu Tun Abdullah, bersama Mufti Pulau Pinang pada ketika itu, Syekh Abdullah Fahim, yang merupakan datuk kepada Tun Abdullah. Dalam menentukan tarikh yang ideal, Tunku Abdul Rahman berpendapat beliau perlu mendapatkan pandangan Syekh Fahim, memandangkan beliau merupakan seorang yang pakar dalam ilmu falak. Menurut Syekh Fahim, tarikh 31 Ogos ini adalah tarikh yang sangat baik kerana menurut kiraannya pada tarikh tersebut semua planet akan berada dalam kedudukan sebaris. Syekh Fahim juga berkata, sekiranya tarikh 31 Ogos 1957 tidak dipilih, maka tarikh yang elok selepas itu adalah 5 tahun lagi, iaitu 31 Ogos 1962. Sebelum Tunku Abdul Rahman memaklumkan pemilihan tarikh tersebut kepada pihak British, Syekh Fahim juga telah berpesan sekiranya tarikh 31 Ogos 1957 tidak dipersetujui oleh British, beliau melarang agar pemuda-pemuda parti UMNO daripada melakukan kekacauan atau rampasan kuasa daripada British agar tiada perkara lebih buruk berlaku. Pihak British akhirnya bersetuju dengan tarikh tersebut dan pada 20 Februari 1956, tarikh 31 Ogos 1957 telah dipersetujui sebagai tarikh pengisytiharaan kemerdekaan. Rancangan asalnya adalah agar Tunku dapat melakukan pengisytiharaan tepat pada 12 malam 31 Ogos 1957. Malangnya akibat kesesakan lalu lintas yang teruk, maka beliau terlambat sampai ke Padang Pahlawan, Bandar Hilir, Melaka. Sebaik sahaja tiba di Padang Bandar Hilir, Melaka, Tunku Abdul Rahman Putera memulakan ucapan terima kasih atas sokongan padu yang diberikan. Seterusnya, beliau mengumumkan bahawa menurut perjanjian kemerdekaan yang ditandatangani pada 8 Februari 1956, Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan dengan rasminya pada 31 Ogos 1957. Serentak dengan pengumuman kemerdekaan ini, laungan merdeka bergema di Padang Bandar Hilir yang dibanjiri oleh 100,000 orang yang datang dari seluruh pelosok Persekutuan Tanah Melayu. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
cara yang demikian dapat kita membawa negara kita pada tingkatan kemajuan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Putra Dato' On bin Jaafar, pengasas UMNO. Sebagai Perdana Menteri yang baru, beliau terus menggiatkan pembangunan sosial dan ekonomi negara. For Malaysia, the Twin Towers symbolize the progress of this nation of 22 million people. Apa yang saya ingin dengar adalah suara yang menyatakan aku akan berubah. Ini yang mesti didahului. Apabila saya mengambil alih tampuk kepimpinan pada tahun 2009, saya berjanji kepada negara dan rakyat Malaysia bahawa saya akan terus komited. Saya Mahathir bin Mohamad setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah. Ayo anak bangsaku, kita sambut cabaran baru dalam kehidupan norma baru. Kita sering mendengar perkataan hubbul watani minal iman, cintakan negara sebahagian daripada iman. Ini senantiasa dilaungkan oleh mereka-mereka yang mempunyai jiwa kebangsaan, jiwa nasionalisme yang bersumberkan daripada ajaran ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Moga para penonton jangan sampai kita menghilangkan jasa ulama dalam memerdekakan negara dengan kita tidak kembali mengingati, mengenangkan bagaimanakah kehebatan mereka dalam mencapai kemerdekaan negara yang kita cintai ini.